Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain namanya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah yang berusaha tuan-tuan muslim Surau Al-Munawwarah Taman Nusa Bayu yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau, Barisan AJK Surau, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal, 13 bulan ya. Ada sebutannya 13 bulan hari Jumaat. Jadi apa nama ni, sebelum kita sambung bacaan kitab, suka untuk saya kongsikan kelebihan ilmu dan ulama dari kitab Al-Jawharul Mahbub wa Munabbihatul Qulub dari Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, ulama Kelantan yang telah beliau nukilkan dari kitab Lubabul Hadis, Saripati Hadis, karangan dari Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Pada tangan saya tulisan Rumi, asalnya tulisan Jawi, ke surat 17. Hikayat daripada Ka'ab Al-Akhbar berkata ia, bahwasanya Allah Ta'ala hisabkan hamba-Nya. Waalaikumsalam. Maka apabila berat kejahatannya atas kebajikannya, disuruh dengan dia kepada neraka. Maka apabila dibawa dengan dia kepadanya, firman Allah Ta'ala bagi Jibril, dapatkan olehmu akan hamba-Ku itu dan tanya olehmu akan dia, adakah ia duduk pada majlis orang alim pada dunia, maka aku ampun baginya dengan syafaatnya. Maka bertanya Jibril akan dia, maka berkata ia tiada. Maka firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih akan orang alim, maka katanya tiada. Maka firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah ia duduk atas hidangan orang alim. Bukan duduk atas makanan alim, maknanya duduk makan bersama-sama orang alim. Maka katanya tiada. Maka firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah ia diam duduk pada kampung orang alim, maka katanya tiada. Maka firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah muafakat namanya, sama namanya akan nama orang alim, atau nasabnya, keturunannya, nasab orang alim, adakah keturunannya keturunan orang alim. Maka katanya tiada. Firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih akan lelaki yang kasih ia akan orang alim, maka katanya bahkan ia. Maka firmannya bagi Jibril, ambil olehmu dengan tangannya, dibawa olehmu akan dia masuk ke dalam syurga. Maka bahawasanya telah aku ampun baginya dengan sebab demikian itu. Sebab apa? Dia suka satu orang lelaki, lelaki yang disuka ni suka orang alim. Allahu a'lam.
Ini salah satu kisah atau cerita, kisah benar. Dan sabda Nabi SAW lebih kurang mafhumnya, belajar olehmu akan ilmu, maka bahawasanya belajar ilmu itu kebajikan, dan menuntut akan dia itu ibadat, dan muzakarah akan dia itu tasbih, dan bahas daripadanya jihad, yakni seperti perang sabil, dan mengajar akan dia bagi orang yang tiada ilmu itu sedekah. Dan daripada Nabi SAW bersabda di kurang mafhumnya adalah bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari dan malam 1000 rahmat, 999 bagi ulama dan bagi segala orang yang menuntut ilmu, dan rahmat yang satu bagi segala manusia yang lain daripada mereka itu. Dan sabda Nabi SAW, al-ilmu khazainu mafatihuha as-su'alu fas'alu fa'innahu yu'jaru fihi arba'atun as-sa'ilu wal-alimu wal-mustami'u wal-muhibbu lahu. Artinya lebih kurang, ilmu itu beberapa bendaharaan, anak kuncinya bertanya, maka tanya olehmu, maka bahawasanya diberi pahala padanya akan 4 orang. Pertama, orang yang bertanya. Kedua, orang alim. Ketiga, orang yang mendengar. Keempat, orang yang kasih bagi mereka itu. Alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita dengar tentang kelebihan ilmu dan ulama ini dapat kita amalkan sampai sampaikan, insya-Allah. Baik. Jadi sempena sambutan Nabi Rasul SAW ini biasanya di masjid-masjid atau surau yang mengajar kuliah, saya bacakan satu rawi mengambil keberkatan daripada kisah ataupun sirah Rasulullah SAW. Jadi biasanya saya bacakan Arabnya dengan lagu-lagu yang saya belajar lah, dengan ibu saya ajar. Taklah apa sedap sangat, kena pula dengan batu kan. Kemudian saya bacakan ertinya supaya lebih menghayati makna Maulid Barzanji. Ini saya baca daripada Maulid Barzanji, yang ini serta terjemahannya oleh Akmal Haji Muhammad Zain, terbitan Al-Hidayah. Ini kalau dibaca semua 18 rawi ini tak berhenti. Saya pernah baca yang Arab sahaja berlalu 3 jam sekali dengan doa. Kalau baca Arabnya dengan ertinya lebih lagi lah. Saya ada kumpulkan satu playlist video YouTube daripada awal rawi 1 sampai habis doa. Arabnya Melayunya, Arabnya Melayunya. Cuma saya buat tu dekat kuliah-kuliah. Maksudnya contoh Taman Nusa Bayu rawi 1 dengan 2 akan esok dekat esok hari Khamis tak ada Jumaat, contohnya Masjidul Hidayah 3-4, kan Masjid Kampung Madu Jaya 5-6, sampailah habis sampai doa berzanji tu. Saya kumpulkan videonya dalam playlist dalam channel YouTube saya, Aidil Hani. Jadi bukan saya punya, dia ada orang lain pun ada boleh cari supaya kita tahu apa yang dibaca Maulid Barzanji. Dan serba sedikit tentang Maulid Barzanji, ia adalah syair tentang sirah Rasulullah SAW sebelum lahir, semasa lahir, semasa remaja, semasa dia dewasa, dan sehinggalah kewafatan Rasulullah SAW secara ringkas. Ringkas pun 18 rawinya. Kemudian yang menyusun syair ini ialah Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Namanya Sayyid Ja'far, keturunan Rasulullah SAW juga lah, Sayyid. Dia lahir di Barzanj, satu tempat di Iraq. Nama tempat kelahirannya Barzanj.
Jadi itu disebut Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Jadi nazam dia ni, syair dia ni dikaitkan dengan tempat kelahirannya, Maulid Barzanji. Macam kita, apa nama ni, orang Johor dipanggil Al-Jauhari. Contoh dalam nama saya Muhammad Nur Aidil Hakim bin Maliki, Al-Jauhari. Orang Johor. Kenapa tak Al-Johori? Johori tak ada bahasa Arab. Bahasa Melayu Johor, asal bahasa Arab Jim Wawhara tu Jauhar. Tanya Imam Zaki, Maju Arab kan. Jauhar tu permata. Kedua Melayu Johor jadi. Orang Arab tanya ni negeri apa? Dia jawab pun Johor. Johor. Mana makna Johor? Apa mana Johor? Tak. Kalau disebut ni negeri apa? Jauhar. Masya Allah. Permata kan. Tu ada stesen radio Permata Selatan, Permata Selatan tu kan. Baik. Jadi Sayyid Ja'far Al-Barzanji secara ringkas, dia pernah menjadi mufti Madinah. Dalam hidupnya beliau pernah menjadi mufti di Madinah Al-Munawwarah. Dan beliau karang syair ini, dan ada orang mensyarahkan, ada ulama mensyarahkan Maulid Barzanji itu. Maksudnya setiap ayat dalam Maulid Barzanji itu dihuraikan lebih lanjut, dan ada disertakan dalil hadisnya. Maknanya walaupun dia itu karangan dikaranglah oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji, tapi karangan beliau itu bukannya tepuk dada tak selera, tak. Semuanya berdalil, berdalil. Jadi menunjukkan bahawasanya Maulid Barzanji ini tak boleh dikatakan bid'ah dhalalah, iaitu bid'ah yang sesat, kerana setiap ayatnya mengandungi dalil yang bertepatan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Baik. Jadi saya pilih satu rawi. Baik, bolehlah saya pilih rawi yang ke-3. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Walamma arada Allah Ta'ala ibraza haqiqatihil Muhammadiyyah, tatkala Allah hendak menjelmakan hakikat kenabian Muhammad, wa idharahu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'na, dan melahirkannya berupa seorang manusia yang sempurna dengan rupa yang menawan. Naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminah Az-Zuhriyah, dialihkan nur itu, cahaya Nabi Muhammad itu, pada tempatnya dalam rahim bundanya Aminah Zuhriyah. Wa khassahal qaribul mujibu bi an takuna umman li Mustafa. Demikianlah Ilahi telah menganugerahkan suatu kemuliaan yang agung kepada Aminah dengan terpilihnya dia menjadi bunda manusia pilihan. Wa nudiya fis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi dzatiyah, maka diserukan ke segenap penjuru langit dan bumi kerana nur hakiki yang asli itu kini telah dikandung oleh Aminah. Wa saba kullu sabbin li hububi nasimi sabah, maka terlenalah segala kerinduan kerana dihembus oleh angin sepoi-sepoi bahasa dan bertiup dari timur. Wa qusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah,
dan dihiasilah bumi yang telah lama tandus kering dengan tumbuh-tumbuhan bagaikan sutera dari sundusiyah. Wa aina atis thimar wa adnas syajaru lil jani janar, dan berlimpah ruahlah segala macam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Wala taqat bihamlihi kullu dabbatin li Quraisyin bifisahil alsunil arabiyyah, dan berkata-katalah seluruh haiwan yang melata di bumi Arab dengan bahasa Arab yang fasih perihal mengandungnya Aminah. Wa kharratil asirratu wal asnamu 'alal wujuhi wal afwah, dan bergoncanglah keagungan Parsi dan Romawi, dan segala berhala hancur berantakan. Wa tabasharat uhushul masyariki wal magharibi wa dawabbuhal bahriyah, dan bergembiralah segala isi barat dan timur, semua haiwan dan bintang-bintang binatang-binatang di samudera. Wahtasatil awalimu minas sururi ka'sahumayyah, dan bergembiralah seluruh alam ketika mendengar berita itu. Wa busyiratil jinnu bi'idlali zamanihi wa tuhikatil kahanatu wa rahibatir ruhbaniyah, dan bergembira jugalah jin atas kemunculan Rasul yang bakal datang, dan merasa gerunlah si tukang nujum serta cemaslah para rahib. Wala hijabi khabarihi kullu habrin khabirin wa fi hula husnihi setiap pujangga dan orang-orang berpengalaman tiada bosan-bosan menyanjung dan memuja, sehingga mereka kekurangan kata-kata yang indah untuk menjalin madahnya. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alimin wa khairil bariyah. Suatu malam bondanya bermimpi, datang suara padanya, "Hai Aminah, berbahagialah engkau, kini engkau telah mengandung seorang penghulu alam dan sebaik-baik manusia." Wasammihi idza wata'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah, dan bila dia telah lahir kelak, berilah nama dengan Muhammad, kerana dia kelak akan menjadi orang yang terpuji. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfi syadiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kaburkanlah kiranya ya Allah pusara baginda yang mulia dengan wangi-wangian semerbak aneka puspa bunga, berupa doa restu dan kesejahteraan kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah selawat, salam dan keberkatan ke atasnya. Itulah tuan-tuan salah satu rawi tentang Siti Aminah, ini ibunda Rasulullah SAW sebelum melahirkan. Baik, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan pada kisah Rasulullah tersebut. Baik, saya berniat untuk tangguhkan sebentar pembacaan kitab Paku Iman. Saya nak bacakan sikit daripada kitab Al-Bayan. Kitab Al-Bayan ini ditulis oleh Haji Zainal Sakibat Al-Jauhari, ulama Johor lah. Diterbitkan oleh Sekretariat Menangani Isu-Isu Akidah dan Syar'iyah Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jatah Agama Johor keluarkan ada 16 juzuk. Ini satu juzuk lah, satu buku satu juzuk lah. Yang ini khas tajuknya Sambutan Menuju Rasul Bid'ah Dalalah. Dia punya tajuk dia tu tanda soal.
Maknanya adakah sambutan Maulidur Rasul itu bid'ah, iaitu tak pernah dibuat oleh Rasulullah, dan dolalah, sesat. Itu huraikan. Sebab kenapa Jabatan Agama mengeluarkan buku ni, kitab ni? Sebab nak menjawab golongan tertentu yang mengatakan yang tak setuju diadakan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Cetakan pertama 2008 dalam mudah. Cetakan yang keempat 2010. Baik, saya bacakan ni, kita dengar sama-sama. Kenapa kena baca buku ni? Buku ni mak mengatur saya dapat ni, dia nak ambil tauliah ngaji Quran kepada kita agama, dihadiahkan. Jadi dia baca seorang. Lepas tu saya pun dapat tahu, saya pinjam. Biar saya baca kat kuliah, jadi manfaatnya lebih luas. Dalam ni ada dalil-dalil keharusan, bolehnya kita menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuannya yang pertama supaya kita beramal dengan ilmu. Tak adalah orang tanya, ni kenapa buat Maulidur Rasul ni? Ni memang aktiviti tahunan setiap tahun, kan? Kenapa kena buat? Tak boleh ke tak buat? Dah semua orang buat, kita buatlah, kan? Jadi itu jawapan yang kiranya tidak berdalil lah, hanya ikut-ikut, kan? Jadi tujuan kita baca dalil sambutan Maulidur Rasul ni, yang pertama supaya kita sendiri beramal untuk kita sendiri beramal dengan ilmu, dan yang kedua penting juga untuk menolak fahaman-fahaman sesat yang mengatakan sambutan Maulidur Rasul ini bid'ah yang dolalah. Supaya sekurang-kurangnya kita bukan nak bergaduh, cari orang berdebat dan semua, tidak. Sekurang-kurangnya kalau ada ahli keluarga kita ke, kawan-kawan kita ke, jiran-jiran kita bertanya tentang hukum sambutan Maulidur Rasul ini, bolehlah kita jawab sekurang-kurangnya, ni dalilnya sekian-sekian, hadisnya. Ataupun kalau lupa, buka je lah video ni, kan. Video ni saya rakam kat YouTube, share je lah dia punya link, tapi yang ada muka saya ni, saya share kat WhatsApp je. Maknanya yang ada ataupun saya je nampak muka. Yang daripada channel direct, saya tutup dengan kitab, saya tak tunjuk muka. Tunjuk muka Ustaz, tak nak, nanti jadi popular susah. Macam nanti. Baik, jadi itu dua tujuan kita baca, dan tuan-tuan dengar, sambutan Maulidur Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tuan-tuan yang dah tahu dalilnya, tidak ulang kaji lah, Sambutan Maulidur Rasul merupakan satu amalan masyarakat Islam untuk memperingati hari keputeraan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan ini dilakukan oleh ulama-ulama silam, diwarisi zaman berzaman hinggalah kepada masyarakat Islam hari ini. Selama ini amalan mengadakan sambutan Maulidur Rasul tidak menjadi apa-apa masalah dan tidak menyebabkan berlakunya perselisihan dan perpecahan dalam masyarakat. Tetapi sejak akhir-akhir ini timbul pandangan yang dijaja oleh pihak tertentu yang memaksa kita menerima fahaman mereka, di mana kononnya sambutan Maulidur Rasul itu adalah bid'ah dolalah dan bertentangan dengan syarak yang perlu dielakkan. Bid'ah ni apa? Bid'ah ni segala perkara, secara ringkasnya bid'ah ni segala perkara yang tak pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dolalah ni apa? Dolalah ni sesat. Jadi dalam fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita penganut fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, bid'ah ini ada dua bahagian. Satu, bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, dan yang kedua, bid'ah yang dolalah, bid'ah yang sesat. Golongan sesat ni tadi mengambil pandangan bahawasanya semua yang bid'ah itu, yang Rasulullah tak pernah buat itu, semuanya dolalah, semuanya sesat. Jadi dia hanya ikut apa yang Rasulullah buat, dia tak ikut, malah dia mengharamkan apa yang Rasulullah tak buat. Tapi tuan-tuan,
mereka berdalil. Dalil mereka iaitu hadis. Ada satu hadis lebih kurang bunyinya kullu muhdatsin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Setiap perkara baharu yang dibuat, maknanya Rasulullah tak pernah buat, orang Islam buat perkara baharu, itu semuanya bid'ah. Dan setiap yang bid'ah itu semuanya dhalalah, sesat. Ada hadis begitu. Tetapi ada pula hadis bunyinya begini. Bahasa Arabnya saya lupa, tapi bahasa Melayunya lebih kurang maknanya, barang siapa mengadakan suatu perkara baharu yang Rasulullah tak pernah buat, yang baik, perkara baharu yang baik dari segi syarak lah, lalu disampaikan kepada orang lain mengamalkannya, pahala bagi yang mengamalkannya dan yang menyampaikannya hingga hari kiamat. Dan barang siapa mengadakan perkara baharu yang Rasulullah tak pernah buat, tapi dibuat perkara baharu dan perkara itu jahat, buruk, tak baik di sisi syarak, lalu disampaikan kepada orang lain mengamalkannya, maka yang mengamalkannya itu berdosa, begitu juga yang menyampaikannya hingga hari kiamat. Jadi daripada hadis tersebut, ulama ahlu sunnah wal jamaah membahagikan bid'ah itu ada dua. Satu yang hasanah, yang baik, satu yang dhalalah, yang sesat. Manakala hadis yang mengatakan setiap perkara baharu itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, itu dari segi akidah. Maknanya perkara baharu dari segi akidah, kalau dibuat kepercayaan baharu, maka itu semuanya sesat. Buktinya ada satu fahaman yang bid'ah, Rasulullah tak pernah menyampaikan fahaman tersebut, dan dia adalah bid'ah yang dhalalah, bid'ah yang sesat, iaitu kepercayaan bahawasanya Allah Ta'ala pinjamkan kuasanya kepada makhluk. Dalam kitab-kitab tauhid, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah menyatakan bahawa sefahaman Allah pinjamkan kuasa pada makhluk ini adalah fahaman sesat Mu'tazilah. Kita dah belajar sebelum ni, ulang kaji balik. Dua pendapat daripada ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang hukum ataupun kedudukan akidah orang yang berfahaman Allah pinjamkan kuasa pada makhluk. Pendapat yang pertama, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari mengatakan fahaman ini kafir, murtad. Kenapa? Apa dalilnya? Apa nama ni? Sebabnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari kata fahaman Allah pinjamkan kuasa pada makhluk ni kafir, murtad. Sebab kuasa Allah, sifat Allah iaitu kudrat, kuasa, sudah jadi dua atau lebih, dan menafikan sifat wahdaniyah, esa Allah Ta'ala pada sifat. Bukan dua lagi dah. Kalau Allah pinjamkan kuasanya pada makhluk tu banyak, bukan satu. Jadi kuasa Allah sudah terpecah lebih daripada dua, dah tak esa Allah Ta'ala pada sifat. Pun begitu, pendapat Imam Abul Hasan Al-Ash'ari tentang perkara ini dianggap lemah. Pendapat yang kedua ialah Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang mengatakan fahaman ini tidak kafir, tidak murtad, tetapi orang yang berfahaman Allah pinjamkan kuasa pada makhluk ini ahlul bid'ah, ahli bid'ah, orang yang melakukan perkara yang Rasulullah tak pernah buat. Maknanya Rasulullah tak pernah berfahaman atau menyebarkan fahaman Allah pinjamkan kuasa pada makhluk. Dan ahli fasik, orang yang berdosa besar, dia tak jatuh kafir atau murtad, kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi, tapi ahli bid'ah dan fasik, berdosa besar. Jadi pendapat ini diterima oleh ramai ulama ahlu sunnah jamaah. Ini pendapat yang kuat lah. Kenapa? Apa dalilnya jadi tak kafir dan tak murtad pula? Sebab Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata dia masih, orang tersebut masih berfahaman kuasa itu daripada Allah, kudrat itu daripada Allah, bukan daripada makhluk.
Itu sahaja dalil, ya. Baik, jadi itu contoh bid'ah yang dolalah, bid'ah yang sesat dari segi akidah. Manakala bid'ah yang hasanah ini ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang harus. Dia bid'ah Rasulullah tak pernah buat, tapi jadi wajib dibuat oleh umat Nabi Muhammad. Contoh, saya pernah sebutkan juga ni, ulang kaji lagi. Pengumpulan Al-Quran. Zaman Rasulullah SAW, sahabat-sahabat ada yang tulis Al-Quran, tapi tak semua. Maknanya tak dikumpulkan jadi satu juzuk. Malah Al-Quran pun diturunkan sedikit demi sedikit. Jadi sahabat A salin ayat Quran sekian, yang B salin sekian, C salin sekian. Jadi bersepah. Jadi bila Rasulullah SAW wafat, Sayyiduna Abu Bakar jadi khalifah, maka Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu memberi cadangan kepada Sayyiduna Abu Bakar untuk dikumpulkan penulisan Al-Quran itu, dikumpulkan, jadikan satu buku lah. Tapi oleh Sayyiduna Abu Bakar tak diterima cadangan tersebut. Kenapa? Sebab Sayyidina Abu Bakar kata, Rasulullah tak pernah buat, aku tak berani buat. Sayyidina Abu Bakar dia kuat, tegas. Dia pernah satu malam tak tidur, tak nyenyak, nak tidur tapi tak nyenyak. Macam ibu saya dulu masa kecil, rupanya dia nyanyikan saja, hati nak tidur, mata dah ngantuk, hati tak nak tidur. Yang ni hati nak tidur, mata tak ngantuk-ngantuk. Jadi Sayyidina Abu Bakar mengiring kanan, tak nyenyak tidur, menentang, tak nyenyak tidur, ngiring kiri, tak nyenyak tidur, nyerap tak, makruh. Jadi anak beliau Aisyah radhiyallahu anha tanya, Pak, ni kenapa tak boleh tidur, Pak? Dia buang lah bahasa Melayunya, dia cakap Arab, dia tak cakap Melayu. Jadi Sayyidina Abu Bakar jawab, aku ni ada tulis hadis Rasulullah SAW banyak, tapi aku takut aku salah tulis. Takut Rasulullah cakap lain, aku tulis lain. Dia punya risau tengok. Memang pun mungkin dah pernah dengar cerita tu kan, dalam Fadailul A'mal tadi, kita Fadailul A'mal, kisah sahabat. Jadi aku tak boleh tidur, aku takut salah. Ini Sayyidina Abu Bakar ni sahabat rapat ni, dalam peristiwa hijrah, bagaimana kita dengar kisah pengorbanannya kan, sampai kena patuk ular. Dia teman Rasulullah tu tutup lubang tu punya ada ular nak keluar. Rasulullah tengah tidur kat ribaan dia ni, tutup ular tu, apa lagi nak keluar, tutup, dia patuk dia kan. Ibu jari kaki Sayyidina Abu Bakar ditahan sampai berpuluh-puluh, sampai juga-juga kena pada Rasulullah, terbangun Rasulullah. Kenapa ni berpuluh-puluh ni? Panas memang panas lah dalam gua kan. Ini sejuk, aircon semua. Ini gua tak ada aircon, jauh sekali kipas pun tak ada. Kena patuk ular pula tu kan. Tapi kalau perlu tak banyak macam ni sambil berjuga-juga. Kenapa ni? Rupanya kena patuk ular, dia cerita kan. Rasulullah doakan masuk syurga. Dan Sayyidina Abu Bakar merupakan salah seorang sahabat yang dijamin syurga dalam dunia lagi. Tapi bagaimana sifat dia? Takut dia salah tulis hadis Rasulullah, takut orang amalkan. Habis macam mana dia buat? Dibakar semua hadis-hadis Rasulullah, dibakar. Dibakar tu bukan sebab tak suka, takut salah. Dibakar, hancur semua, baru nyenyak tidur. Itu sifat Sayyidina Abu Bakar. Kita tak nyenyak tidur ada juga, tapi sebabnya lain. Tak cukup duit, tuan rumah naikkan sewa, nak kena cari rumah dalam masa 2 bulan. Boleh tidur, ngiring sana sini, tak boleh tidur kan, melantat jadinya. Baik, jadi beza kita dengan Sayyidina Abu Bakar. Satu ketika perang Sabilullah, saya lupa perang apa, ramai di situ di kalangan hafiz Al-Quran, hafaz 30 juzuk Al-Quran.
dan ramai yang syahid, meninggal dunia. Jadi Sayyidina Umar jumpa lagi Sayyidina Abu Bakar. Yang khalifah ini, hafiz Al-Quran 30 juzuk ni ramai yang syahid. Ni kalau lama-lama dah tak ada orang hafal, tak sampai ke akhir zaman ni Al-Quran. Aku cadangkan sekali lagi, kumpulkan Al-Quran. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun atas pemikiran untuk kepentingan umat Islam hingga akhir zaman, maka dia pun kumpulkan juga Al-Quran. Sedangkan benda tu bid'ah, zaman Rasulullah tak disuruh kumpul pun. Tapi kali kedua memandangkan fikir kepentingan akhir zaman, jadi wajib dikumpulkan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, pembarisan Al-Quran. Zaman dulu mula-mula ditulis Quran tu huruf saja, pun nasib baik bersambung tapi baris tak ada. Bayangkan tuan-tuan, kalau sampai Quran pada kita sekarang tak ada baris. Kalau yang pandai Arab, yang baca Cikgu Imam Zaki kan, kita ni tak pandai Arab, kena belajar Arab dulu belajar. Yang ada baris pun salah baca atau tak tahu baca, lagi tak ada baris. Tak tahu saya pernah cerita ke tak sini ni, bukan nak malukan lah, tapi maknanya pengalaman hidup. Kan? InsyaAllah azan dulu insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, satu cerita untuk pengajaran. Satu ketika dulu masa saya sekolah agama, ada kawan, masa tu ujian Al-Quran, ujian lisan. Sekolah agama Johor ni wajib lulus tauhid ibadat Al-Quran, kalau tak naik darjah. Jadi masa di ujian lisan tu, kawan saya ni disuruh baca surah Al-Baqarah. Ini baca, bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tak bagus lah kan? Suruh baca biasa ni, tu teranung pula. Tak bagus dah tu. Kenapa baca? Gaya tu kan.
Alam. Ustaz ni dengar. Mana datang alam ni? Alif lam mim. Alam. Ni apa alam clock tu? Malu dia pasal tak reti baca. Tak belajar satu. Tuan baris tu salah baca. Apalagi orang tak bagi setahap tu bunyi, ya. Jadi maknanya pengajarannya tu bersyukurlah kita kerana walaupun benda tu bid'ah, tak dibariskan, Al-Quran tu tak dibariskan zaman Rasulullah, tak dibariskan, tak disuruh, tak dibuat, tak disuruh. Tapi ulama-ulama, sahabat lah berpendapat benda tu wajib. Pasal apa? Nanti akhir zaman lagi susah orang nak baca. Betul. Betul, terbukti. Jadi itu satu perkara bid'ah, tapi hasanah yang baik. Dan hukumnya hukum wajib. Malah kalau tak buat jadi dosa. Pasal apa? Yang tahu tak buat, yang tak tahu lagi lah, kan? Macam mana nak membaca Al-Quran. Baik. Jadi itu satu contoh bid'ah yang hasanah. Ada bid'ah yang sunat. Dan Maulid Rasul ini bid'ah yang hasanah, dan hukumnya harus dibenarkan, dibolehkan buat, ya. Kita sambung baca sini. Golongan ini, golongan sesat tadi, menguji kekentalan iman penganut Ahlussunnah wal Jamaah, seperti halnya golongan Mu'tazilah dahulu membangkitkan masalah Al-Quran itu makhluk, kerana mereka menjadikannya sebagai akidah dan rukun agama. Untuk tujuan ini mereka, ajaran sesat ni, banyak menghabiskan wang ringgit, bukan sikit-sikit belanja. Dia sanggup hanya untuk mencetak risalah dan buku-buku mengenai sambutan Maulid Rasul untuk diedarkan ke seluruh dunia, bagi meyakinkan umat Islam kononnya sambutan Maulid Rasul itu bid'ah dan ditegah oleh syarak melakukannya. Walau bagaimanapun, segala percobaan untuk mengubah pegangan penganut Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak akan berjaya, kerana mereka mempunyai hujah yang mantap mengenainya dan menyebabkan semakin bertambah yakin dan mantap serta terus mengamalkan sambutan tersebut pada setiap tahun sebagai pengikut pegangan yang betul dari segi konsep, amalan dan cara sambutan itu dilakukan. Hujah kita Ahlussunnah wal Jamaah ni mantap, tuan-tuan. Cukup kuat. Cuma kita tahu tak tahu, ingat tak ingat je. Itu sebab penting kita ulang kaji dalil-dalil. Bukan saja Maulid Rasul, amalan-amalan lain, sambutan ma'al hijrah, nisfu Sya'ban, dan macam-macam lagi amalan, tahlil, amalan-amalan Ahlussunnah wal Jamaah. Penting untuk kita ulang kaji dalil-dalilnya. Satu, supaya kita beramal dengan ilmu. Yang kedua, supaya dapat menolak ajaran-ajaran sesat, Kalau dilihat dari segi pelaksanaan, majlis sambutan Maulid Rasul merupakan salah satu cara mendekatkan umat Islam kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kerana dalam majlis ini mengandungi puji-pujian dan selawat kepada baginda Rasulullah SAW, tazkirah, peringatan dan sebagainya. Tujuan sambutan Maulid Rasul, asal sambutan Maulid Rasul itu ialah orang ramai berkumpul beramai-ramai untuk mendengar bacaan Al-Quran, membaca sirah, sejarah atau ceramah mengenai perjuangan Nabi Muhammad SAW. Di majlis seperti ini, penekanan selalunya diberikan oleh penceramah untuk menghuraikan sirah, sejarah Nabi SAW, perjuangannya menegakkan agama Allah di Mekah dan Madinah, pengajaran dan contoh teladan yang perlu dijadikan panduan dan amalan. Ini bertujuan untuk memberikan rangsangan dan nasihat yang boleh mendekatkan hamba kepada Tuhannya. Melalui petunjuk dan bimbingan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itulah umat manusia mendapat petunjuk daripada kegelapan syirik kepada cahaya iman. Sambutan Maulid Rasul bertujuan untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Kita mengagungkan Nabi Muhammad, tapi taklah sampai tahap Tuhan. Itu sebab penting juga kita ulang kaji tentang akidah. Jangan sampai mengagungkan Nabi Muhammad sampai mempercayai Nabi Muhammad itu Tuhan, seperti mana ajaran Sihab SIHULK yang baru-baru ni, yang lagi memalukan, teman-tuan. Johor ni terkena seluruh agama.
Tak tahulah dia sekolah agama ke tidak, tak habis sekolah agama ke, punting sekolah agama ke, ataupun datang sekolah agama fikiran dia ke lain ke, tak tahulah. Tak dapat ditangkap lagi. Pasal apa? Kaya, duduk luar negara tak boleh buat ambil tindakan. Kawan saya ada poin muat kuasa kat jabatan agama pun tak boleh buat apa. Pasal apa? Dia kat luar negara. Interpol dia tak ada bahagian-bahagian akidah ni. Kalau ada boleh ni kan, bab jenayah tu boleh Interpol. Ini apa nama ni, bab akidah dia ikut negara masing-masing. Baik. Jadi tuan-tuan terkejut juga, saya terkejut juga. Ajaran tu rupa-rupanya satu dah lama. Yang kedua, antara pengikut-pengikut Shihab tu duduk dekat mana? Kota Masai, sebelah betul dengan Kampung Kopok. Saya kan juga kat Kampung Kopok, Masjid Kampung Kopok. Saya cerita tu, Ustaz ni kat rumah dekat sendiri ni, jemaah haji tu kan. Masya Allah. Walaupun sebelah kampung kan, tapi maknanya satu tak duduklah majlis orang tu kan, kampung lain satu. Kemudian mungkin penyampaian jemaah dekat situ kepada jiran-jiran ke, keluarga ke, kawan-kawan ke, mungkin tak sampai ke pengikut-pengikut Shihab. Sampai tahap mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan. Jadi itu, untuk mengelakkan ajaran-ajaran sesat begini, penting untuk kita mengulang kaji tentang akidah. Baik, untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW, macam mana dengan melahirkan kegembiraan di atas keputeraan baginda, kelahiran baginda, di samping melahirkan rasa syukur kepada Allah kerana memutuskan Rasul yang memandu mereka ke jalan yang benar dan lurus. Kita wajib bersyukur kepada Allah, tuan-tuan, sebab Allah utuskan Rasul. Kalau kita belajar tauhid, kita tahu apa hukum Allah Ta'ala mengutuskan Rasul. Hukumnya harus sahaja. Boleh Allah Ta'ala utuskan Rasul dan boleh Allah Ta'ala tak utuskan Rasul. Bukannya yang namanya Tuhan ni wajib utuskan Rasul, tak. Tapi walaupun hanya harus sahaja boleh Allah Ta'ala utuskan Rasul dan boleh Allah tak utuskan Rasul, ternyata Allah Ta'ala utuskan juga Rasul, maka wajiblah kita bersyukur. Sambutan ini hati-hati, saja ke terjatuh saja tak apalah. Baik, sambutan ini merupakan satu cara pendidikan secara tidak langsung mengingati peranan baginda membawa kebaikan dan kebajikan kepada umat manusia selain menarik manusia ke jalan kebaikan dan kebajikan. Inilah matlamat sebenar sambutan Nabi Rasul yang diadakan selama ini. Baik. Jadi itu banyak lagi tuan-tuan, nanti kita akan sampai kepada dalilnya. Dia sebelum terus ke dalil tu dia ada permulaan tu kan. Jadi kita sampai sini dulu, nanti kita akan sambung. Cumanya ada nasihat-nasihat daripada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri. Nanti kita akan baca dalil sambutan Maulid Rasul. Maknanya sambutan Maulid Rasul ini harus dibolehkan, dibenarkan. Malah ada ulama kata sunat dibuat, dan dapat pahala orang yang terlibat secara langsung atau tak langsung. Tetapi namun pun begitu, sayuki, jaga-jaga, macam-macam peringatan. Ulama Ahlus Sunnah Jamaah memperingatkan kita, penganut Ahlus Sunnah Jamaah, dalam menyambut sambutan Maulid Rasul ini ada beberapa perkara yang wajib dititik beratkan, diambil perhatian. Yang pertama, ikhtilat. Ikhtilat ni maknanya percampuran lelaki perempuan. Kadang-kadang benda ni tak perasan satu, memang sengaja bunyi pun satu kan. Jadi kena ada batas-batas sejak daripada permulaan majlis, sebelum majlis, persediaan apa semua, sampailah akhir majlis. Contoh rewang. Rewang ni kenduri kahwin ke, kalau yang saya nak cerita ni, rewang dekat sekolah agama. Saya tak sebutlah sekolah agama mana, dan saya pun tak berniat nak memalukan
dan tak berniat nak memalukan institusi agama, cuma sebagai pengajaran dan pengalaman hidup. Apa nama ni, maknanya ada satu ketika ni saya kecil lagi masa tu, jadi seluruh agama buat rewang untuk masak lah. Ustaz ni pandai masak, jadi campur lagi perempuan tu, campur tu tak adalah sampai pegang-pegang tangan tu, tak. Satu ketika tengah masak ni, tak tahu masa tu nasi apa, biryani ke nasi tomato, sebab dia nak tebuk tin puri tomato. Jadi ustaz ni nak tebuk tin puri tomato tu, dia pun peganglah tin tu kan, tebuk lah, dia besi penebuk. Masa dia tebuk, pak tu terkeluar sikit lah apa nama ni, puri tomato dia tu, apa nama sikit. Dah ada ustazah ni mak, saya tak nak sebut perkataan yang disebut, saya apa orang kata tutup sikit, perkataan yang hampir sama makna. Dia sebut apa imam? Oh anu aku berdarah. Dia tak sebut anu, sebut dia tu, memang tu disebut. Kuat tak tu, panjat. Tak apa dia fikir lah kan, tin puri tomato tu, cuma dia fikir betul, jauh sangat fikirannya. Ustazah, makna cerita bukanlah nak bulukan, tak. Kalau ustazah pun boleh sampai fikir macam tu, orang biasa lagi macam mana kalau ustaz ni marah lah macam tu kan. Ustaz ni marah ni, ustaz ni macam mana ayat dia? Dah pergi main depan, saya main belakang je. Kenapa ayat ni macam tu? Dia bila dah campur lagi perempuan tu, dia ayatnya tu semua ada double meaning tu. Itu yang masalah tu, itu yang boleh jadi haramnya. Pasal apa? Satu perkara dalam kain, dalam seluar, perkara dalam bilik suami isteri tu semua keluar. Sedang yang dia cerita je tu bukan bini dia, bini orang. Yang dia cerita tu bukan suami dia, suami orang. Itu yang jadi haramnya, berdosa ni. Kadang benda ni tak perasan. Kita ni nak sambung, nak dapat pahala untuk Rasul, tapi pada menyediakan makanan tu sendiri dah mula dah macam-macam. Tu tak apa kesan dia boleh makan, tak macam mana kan? Kita masak ni ada kesannya tu. Kalau tengah masak tu baca Fatihah, zikir, jadi yang makan pun alhamdulillah keluarga bahagia tu semua kan. Wah, tengah masak kau nak tahu, dah. Bila kau nak tahu tu adalah tu cerita ni, sambil-sambil masak apa semua kan. Pasal mengumpat ni nak ditutup dosanya tu, tak dipanggil mengumpat, gosip. Itu pun dah macam rasa berdosa juga, tutup lagi membawang, sama benda tu. Yang cerita pasal dalam seluar lain, yang mengumpat lain. Jadi itu semua haram. Haram. Kita nak menyambut Maulid Rasul SAW untuk dapat pahala. Tapi kalau perkara-perkara ni tak diambil berat, boleh jadi berdosa. Dan satu lagi perkara, ulama tekankan tentang sebutan nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Perlu disebut dengan baris yang betul, perlu disebut dengan panjang pendek yang betul. Sebab nama yang disebut ni nama Tuhan dan nama kekasih Tuhan. Cuba kalau VIP dia salah sebut, barangkali ditegur. Kalau kan tuan badan yang tegur, mungkin dia punya bodyguard ke, dia punya setiausaha ke apa tu kan, salah. Ni dia ada doktor yang tertinggal kan, dia punya protokol tu kan. Sekolah pun, perhimpunan mingguan pun ikut protokol kan. Sebut yang berusaha, apa nama nama dia, jawatan dia semua, bin binti tu kena sebut. Wah, nama dia tak ingat, bin binti, kena tanya majlis-majlis rasmi tu kan. Pasal menghormati, menghormati protokol kan. Ini protokol dengan Tuhan ni, pencipta makhluk-makhluk yang dihormati tadi. Bukan biasa-biasa, tak akan disebut dengan sebarang-barang, suka-suka hati je. Sebut dengan betul Allah, alif lam lam, sabdu di atas al. Alif tu nipis, masuk pada lam tebal. Tebal macam mana? Sepenuh-penuh mulut menyebut Allah. Jangan alif tu dah tebal, Allah, salah. Malah
Itu kalau takbiratul ihram pun jadi tak sah. Pasal apa? Sebutannya tu salah. Allah. Kemudian kalau waqaf Allah, dua harakat. Lagi kalau nama Nabi Muhammad, mim di depan mu, ha mim, satu di atas ham, mim dan kalau nak dimatikan, mati di atas mad, Muhammad. Jadi biasanya lah kalau yang tersalah tu apa? Selawat Sallallahu ala Muhammad. Sepatutnya pendek lah. Kalau dipanjangkan mad, sedap sikit Ustaz lagu dia. Lagunya sedap, sebutan yang salah. Ini kalau ikut protokol dia tak boleh. Namanya pendek, dipanjangkan. Bahasa Arab panjang dan lain makna, kan? Bahasa Melayu je panjang pendek lain makna. Kopi, okey. Kopi, ada lain tu. Itu dia punya apa, intonasi lah kan. Jadi baik, dua perkara ni dan banyak lagi mungkin perkara-perkara lain yang perlu disemak, diteliti, supaya sambutan Muhammad Rasul SAW ini tujuan yang baik, hukum asalnya pun bagus, harus, malah ada ulama kata sunat, tak menjadi haram dan berdosa. Jadi cukuplah keadaan ni tuan-tuan. Nanti kita sambung dalil kita, kalau boleh habiskan tengok berapa lama tak tahulah, supaya ataupun dia banyak dalil, kita ambil satu atau dua lah sekurang-kurangnya. Nanti kalau ada rezeki jumpa lagi Muhammad Rasul tahun depan, baca lagi dalil yang ketiga, keempat, nanti akan datang 6, 7, dia berapa? Ada 12 dalil. Kalau orang nakkan kebenaran, satu dalil pun dah cukup. Habis kenapa sampai 12? Nak menyatakan dalil itu banyak, mantap, kuat. Cuma kita penganut Ahlus Sunnah Jamaah ni, tahu tak tahu, lupa atau tidak, ingat atau lupa. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat bersama tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, Assalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jemputlah tuan-tuan datang 13 bulan Jumaat ni di surau ni untuk majlis Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penceramah jemputan dia Kepala Mufti Dato' Haji Ahmad Faisal. Kepala Mufti Dato' Ahmad Faisal. Dia duduk di apa nama, Kerry ni kata silap. Tak sampai jumpa sekali ni, baju biasa punya apa? Ni penduduk, insyaAllah.